Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah pada hari ini kita sambung dalam makhraj huruf, sifat huruf dan mana sebutan huruf tu lah, dalam ke surat 532. Masih lagi kita dalam surah Ar-Rahman pada ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kita cari, masih lagi dalam kita mencari huruf-huruf yang berangin, huruf yang hamas. Kemudian kita cari sebahagian dari huruf yang tebal, hurufnya yang bersifat isti'ala. Okey, ikut Ustaz bacalah 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Okey, para jemaah, kita tengok pada ayat yang ke-27. Kita cari dulu huruf yang bersifat hamas, yang ini berangin. Kita tengok wa yabqa. Wa yabqa dalam perkataan ni ada tak huruf yang berangin hamas? Perkataan wa yabqa tak ada. Okey, wajhu. Wajhu. Tengok 27 tadi, wajhu. Ada tak yang berangin? Wajhu. Ada. Huruf apa? Huruf ha yang berbaris hadapan. Itu satu dah kita jumpa dari 20 ayat ke-27 ni, kita jumpa satu dah huruf yang bersifat amas, iaitu rahu, wajhu. Rabbika ada tak yang berangin? Huruf kaf. Dalam kaf yang mana sifatnya itu hamas, rabbika. Okey, dzul jalali wal ikram. Ada lagi tak? Dzul jalali. Tak ada. Dzul jalali tak ada. Wal ikram. Ada tak? Ada lagi huruf kaf sama. Ada berapa huruf berangin kat sini? 3. Okey, kita tengok peringkat angin yang ada pada wajhu, hu. Yang mana kita ambil tangan kat depan, kita rasa wajhu. Mana sifat angin dia agak sederhana ke agak kuat? Lemah ke sederhana? Lemah ke sederhana, itu. Tak guna sederhana atau lemah lah. Ada 3 peringkat, kuat, sederhana, lemah. Hu yang mana yang berada, yang mana anginnya berada dalam keadaan yang sederhana. Dia tak lemah, dia sederhana. Kenapa? Kerana dia berbaris hadapan. Dengan ini kita tiupkan sedikit, seolah-olah kita macam tiup, kita hembuskan. Hu. Bila mana ada huruf yang hamas, yang sifatnya di sini, bila kita baca, suara kita akan jadi perlahan. Contoh saya kata wa yabqa wajhu rabhu. Dia akan jadi lemah. Kita tak boleh nak kuatkan dia. Baca wa yabqa wajhu rabb. Kita keluarkan suara, maka sifat angin tu agak hilang. Maka dia jadi jahar macam hu. Kita keluarkan suara, maka kita perlahankan suara, lebihkan angin keluar pada huruf hu. Okey. Rabbika, huruf kaf yang kita jumpa tadi, kaf. Sifat ni ada syiddah kata.
Ada syiddah tekanan yang ada pada huruf kaf. Jadi angin yang kita rasa pada huruf kaf ni sederhana ke lemah? Ambil tangan letak ke. Rasa dalam keadaan lebih kurang yang mana dianya sifat sederhana angin dia. Sederhana kerana apa? Kerana kaf yang mana ditekankan pada sifat dan syiddah itu. Untuk keluarkan angin ditahankan dulu, kemudian kita tekan, kita keluarkan. Maka angin tu akan berada dalam keadaan sederhana keluar. Itu. Rabbika. Okey, ikut ustaz lagu Badar lah. Kita nak biasakan huruf kaf ni huruf apa? Huruf Arabiah kan, kita tengok dalam Quran ada 28 huruf hijaiyah. Yang mana dia ada yang dalam Quran ni ada yang kalimat Arabiah dan kalimat yang bahasa kita pun ada, yang biasa kita pakai lah. Tapi kalau kita tengok huruf yang ada banyak dalam 28 tu, ada sebahagiannya yang ada dalam percakapan kita, huruf yang dalam bahasa Melayu wiyah kita pun ada juga. Tapi yang mana ada yang tak ada dalam bahasa Melayu, dalam bahasa percakapan kita, dianya kalimatul Arabiah. Kata satu huruf Arabiah, huruf yang ada dalam bahasa Arab. Mana kalau kita rajin baca Quran, kita boleh sebutlah. Kalau kita kurang baca Quran, maka susahlah untuk sebut huruf tu. Nak jumpa kalimah Arab ni kat mana kita nak baca? Dalam hadis, dalam doa, itu ada lah. Kat dalam mana lagi yang selalu kita baca? Surah Haba Arab. Siapa kat sini dia baca surah Haba Arab? Tak ada kan? Itu memang tak ada lah, tak ada jual pun. Itu. Dia dalam surah Haba Arab dengan ataupun Al-Quran, hadis, doa-doa yang kita selalu hafal tu. Itu je yang ada dalam kalimat-kalimat mana huruf Arabiah ada dalam tu saja. Lagi kurang dalam sehari 24 jam yang ada, lagi kurang kita sebut tiap-tiap hari, minggu ke minggu, lagi kurang kita sebut kalimat ini, maka lagi susah kita untuk menyebut akalnya. Dia macam bahasa Arab ni dia tak sama dengan bahasa lain lah. Bahasa lain ni kita huruf abjad kita ke, bahasa Cina ke, India ke, dia tak ada makhraj. Ikutlah nak cakap macam mana pun, ikut cara betul-betul lah. Dia tak ada sifat huruf, dia tak ada tajwidnya. Tapi Al-Quran ni yang mana Allah turunkan mukjizat kalamullah yang mana diterjemahkan dalam bahasa Arab ini, semua ada kat situ, lengkap. Hukum-hukum pun ada. Maka kat situ kita tengok dalam dunia kita yang ada yang ni je, bahasa ni, bahasa Arab yang mana Quran ni sahaja yang ada yang segala itu. Itulah mukjizat. Okey, kita tengok sifat huruf turun. Wa yabqa wajhu rabbika dzul, kata huruf dza dzul. Rabbika tadi kita tahu huruf kaf, ikut ustaz baliklah teknik Badar. Kaki kubak, tekankan sikit, keluarkan sedikit angin. Mana angin tu akan keluar dalam keadaan kita hampir kata hembuskan dia. Okey, kukan kanikak, naminal muki, tekankan, keluar angin sikit lagi. Naminal muki, makikan kanika. Ini dia bagi huruf-huruf yang mana huruf Arabiah. Huruf kaf dengan huruf K kita tak sama lah. Huruf K kita yang mana dia sifatnya tertahan angin macam biasa. K, kamu, kita tak pakai hamasnya, itu sifat yang berangin. Tapi yang mana bila kita sebut huruf kaf, dia akan keluar angin dengan tertahannya daripada bahagian rongga ni, ke di lidah, nak lidah kita, ke. Maka kat situ barulah jadi sempurna huruf kaf ini. Kadang kalau kita baca Quran ni, kalau kita tengok sifat huruf dan makhrajnya, ada yang dipanggil kesempurnaan dalam sebutan. Adanya yang mana ianya termasuk sebahagian dari makhraj. Sifat tebal, sifat berat, itu beratlah sa. Itu sebahagian daripada makhraj. Al-itba' tu yang dimuncung sa. Tapi kalau kita tak muncung jadi sa, hampir pada sin. Jadi maka kat situ sifat yang masuk pada makhraj. Tapi macam huruf kaf tadi, ka kita sebut, angin ada sikit pun jadilah. Tak perlu angin ada. Kalau macam kita nak sebut ke, agak-agak angin tu tak boleh nak keluar banyak. Jadi itu hanya termasuk dalam kesempurnaan sebutan sahaja. Sebab ada juga yang baca tidak keluarkan angin tu. Dia bergantung pada mazhab qiraat kita lah.
Ada yang kita belajar dengan mazhab ni cara macam ni. Yang mazhab yang kita belajar cara macam ni. Ada yang sebut walladhi, dia semua betul-betul tekankan huruf wa. Ada yang macam kita belajar yang biasa wa sahaja, walladhi, lembutkan dia. Dia berbagai lah, berbagai. Kalau dulu kita panggil lorat lah. Lorat, orang dulu-dulu tok guru ajar kita untuk memudahkan dalam sebutan. Dia membezakan guna, tapi dia masuk lorat daripada lorat kita sikit. Dalam bahasa utara dia ada bunyi condong sikit, encong. Itu lorat kita masuk. Tapi kalau tengok yang mana makhraj kata, yang paling penting itu cara sebut satu huruf, satu-satu huruf tu. Kan huruf za, kita gigit lidah. Huruf zai, jangan gigit lidah, bunyikan desiran dia. Tempat yang mana dalam rongga kita tu betul untuk letakkannya. Sifat yang mendatang tu yang lain pada tu dia hanya kesempurnaan. Ini dalam sebutan. Kata. Sebab apa? Sebab dalam sebutan, dalam makhraj dan sifat huruf ni ada pelbagai mazhab juga. Tu dalam 12 qiraat. Berarti kalau baca Fatihah terus ghairil pun tak apa. Ada mazhab yang baca macam tu, ghairil ada yang baca, yang kita baca ghairil maghdubi alaihim, kita him, ada yang baca him, ghairil maghdubi alaihim. Tapi kita punya mazhab tak baca macam tu lah. Kita punya yang mana yang ustaz sampaikan ni yang biasalah, standard kata ghairil maghdubi alaihim. Kadang-kadang bila kita tahu, kita dah tahu banyak tentang makhraj ni, kita orang baca macam ni kita condemn, kata dia salah. Bukan dia salah, dia punya guru dia juga. Kadang-kadang kita ingat kita seorang je ada guru, orang lain tak ada. Tapi kalau betul-betul salah tentang makhraj, huruf za pun dia tak gigit lidah, za yang pendek tu dia za, dia bunyi desiran juga. Itu salah lah, kena cakap salah lah. Huruf apa lagi? Huruf tha, titik 3, ta titik 3 tha, gigit lidah, keluarkan angin tha. Dia tak boleh, dia boleh sebut sa, sama aja. Sin, huruf zai, sa, tha gigit lidah sama, huruf za, semua sama bunyi z, ada desiran. Kalau salah, kena beritahu hamba. Itu dalam makhraj. Dalam sifat huruf ni ada sebahagian dari sifat itu kesempurnaan sahaja dari segi sebutannya. Okey, kita tengok huruf seterusnya. Kita masuk kaf tadi, kita dah habis huruf yang berangin. Kemudian kita tengok dzul jalal. Okey, ikut ustaz. Dzul jalali. Okey. Za pendek, makhraj dia tang mana? Kalau kita gigit lidah pada hujung, senang nak suruh orang sebut, suruh dia gigit lidah tu. Gigit lidah bahagian hujung. Kalau kita kata meletakkan, contoh saya tahu, kita nak ngaji ni nak cepat, meletakkan bahagian lidah di gigi, di bawah gigi racip kata, gigi ni, gigi apa ni, gigi kapak kita, tak. Lepas tu yang bawah tu letakkan bahagian, dia cerita ikut format dah, susah lah, agak susah. Ada orang nak praktik tu, kalau nak cepat lah, orang akan bayangkan macam mana nak letakkan. Jadi pada ustaz senang lah, gigit bahagian hujung lidah. Kemudian sebut za, zul, mana kita tahan nafas, sebut zul jala. Okey, kita buat latihan huruf za, kerana ini huruf Arabiah. Mari kita buat latihan lah, huruf Arabiah yang tidak ada dalam percakapan kita. Siapa ada kat sini cakap bahasa kita utara ke, bahasa Banjar ke, dia guna huruf za? Ada tak huruf za dia gigit lidah nak sebut za? Tak ada kan? Lebih kurang macam tu untuk dia cakap, tak ada kan? Maka kat sini tak pakai sangat pun dalam bahasa kita. Hanya ada dalam bahasa, dalam Quran sahaja yang selalu kita baca. Ini ada dalam Quran. Maka kita nak mahirkan dalam sebutan, kita selalu baca Quran ni. Okey, ikut ustaz. Dzabidubad. Ada juga yang macam bad, dia terlantunkan sedikit daripada huruf za itu. Maka kat situ menyalahi dengan sifat hurufnya lah. Kerana huruf za ni tidak terlantun kata. Zu zan zani zaz. Cantik. Dia tak ada bunyi z, tak ada bunyi desiran. Kalau ada bunyi desiran sama dengan huruf zai tadi lah. Naminal mudhi. Cantik. Madhizan. Zanidha. Semeh. Lulus 100%. Semua dah. Saya dengar tak ada bunyi desiran. Tapi kalau ada bunyi sikit saya akan perasan lah.
Seorang kau ada bunyi zzz, ada sikit. Tapi lain ni okey, huruf dzai, huruf Arabiah kita dah lulus salah satu huruf, dengan huruf kaf tadi pun kita dah lulus dah. Okey, kita tengok Dzul Jalali. Huruf la yang mana sifat dia inhiraf, lencong. Lidah kita kena bahagian mana? Langit depan atas. Lidah kita berada dalam keadaan gulung. Macam gulung ke mana dia lebar kata. Gulung secara lebar. La ra. Inhiraf ada dua. Mana kalau nak baca inhiraf boleh, inhiraf pun boleh. Yang mana sifat dia lencong, la kita lebarkan bahagian infitah, buka mulut. Tapi kalau kita baca Dzul Jalali wal la sikit. Salah tak makhraj? Makhraj tak salah. Sifat huruf je tak sempurna. Kalau huruf ni kita dapat berapa markah, kita sebut Dzul Jalali wal berapa markah? Kalau lulus kira 50 markah dah. 50 markah tu kira lulus. Makhraj lulus dah, 50 markah dah dapat. Tapi kalau kita tak sempurna, dia panggil 70 markah, dapat 60 markah kerana tak sempurna sebut. Jadi bila kita sebut Dzul Jalali wal kita buka la lebar. Betul-betul kita sempurnakan sifat dia, barulah dapat berapa? 80 markah. Ke 80 ke 90 markah. Lebarkan huruf la dalam sebutan. Kerana huruf la dalam bahasa Arab itu tidaklah sifatnya itu tebal. Dia tak boleh baca la. Sebutan utara kita banyak sebut la. La ni buat apa? Itu dah ada la dah. Jadi biasalah gunakan dalam bahasa Arab ni huruf la, lebarkan bahagian lidah kita. Okey, buat latihan dah nak lulus kan. Nak lulus buat latihan teknik bandar ni kata. Nak senang mana dia dalam Quran ni, bila dalam kita baca Iqra ataupun kita baca satu-satu huruf tu senang. Sebab mana dia tak bertembung dengan huruf-huruf yang susah. Jadi bila datangnya kalimat Arabiah yang mana banyak huruf-huruf bahasa Arab, kita baca banyak Quran dan banyaknya kalimat-kalimat Arab, dia akan datang satu kesukaran untuk sebut. Walaupun kita nampak huruf la tu senang, bila bertembung dengan huruf yang berat kata. Yang berat. Huruf dha. Seumpamanya huruf la tu ada huruf dha pula lepas dia. Sebelum dia huruf qaf pula. Itu dia jadi masalah sikit untuk disebut. Jadi huruf jalali ni senang nak sebut. Kerana apa? Kerana ja huruf kita nak buka. Huruf yang bahasa biasa kita sebut. La pun sama. Sebab apa? Sebab dah biasa kalau kita tengok huruf la, bila kita nak sebut secara tunggal yang itu senang nak sebut. Okey, kita buat teknik badar. La lilubal. Bila dia mati jangan muncung bal. Itu yang standard lah. Biasa yang kita belajar itu lam tu sifatnya buka. Mati pun dia buka juga. Lulalladilal. Naminal muli. Malilan. Lanila. Jadi bunyi Dzul Jalali. Cantik. Huruf la dah lulus dah 100 markah dah. Sebab dia bukan huruf Arabiah. Huruf yang ada dalam percakapan kita juga. Cuma makhraj dia sifat huruf Arabiah. Kalau kita la, dia la. Itu. Dalam biasa kita sebut jarang kita buka mulut. Sebab kita cakap bahasa utara ni biasalah. Banyak lencongnya. Okey. Wal ikram. Okey. Wal mana sifat dia wa? Itu lembut. Wa. Itu. Sebutan asalnya wa, kita bukakan bibir kita infitah sifatnya. Okey, kok ustaz sebut wa. Okey, jadi wa salah. Muncungkan buat salah ni wa. Buat salah juga. Wa. Mana kat situ kurang tepat dari sebutan bahasa Arab tu lah. Okey, wa wi u bau. Bau. Bau atau bau. Bau. Lembut kan? Wan waniwa. Naminal muwi. Mawiwan. Waniwa. Jadi waw ni sifatnya lembut. Wal kata wal biasa. Ni buka lam tu yang mati dia buka agak. Wal jangan wal. Ada sebut wal. Dia tebalkan huruf lam tu dia lengkokkan dia. Wal lebarkan dia. Okey, masukkan wal ikram. Ra sifat dia takrir, iaitu yang mana bergetak, 2 kali getak saja. Ram. Tak boleh lebih sangat. Ra.
wal ikram. Dia jadi lebih pada sifat asal je. Ra, yang mana kita sebut dalam 2 kali getak saja sifat dia takrir. Okey ikut ustaz. Ra ri ru bar. Bar. Ada huruf ra yang mati dah sebelum dia balik atas tebalkan. Ruran warani rar. Naminal muri mariran ranira. Agak susah sikit. Kerana kadang tersekat ke apa kan. Ini terlebih atau terkurang. Itulah sifat tunggal dia, itu takrir. Ada pun sifat yang lain ra, sifat dia biasalah, yang mana tidak berangin, itu. Yang mana dalam keadaan dia berada dalam keadaan yang sederhana, tak tekan terlalu kuat. Okey. Kita masuk ayat seterusnya 28. Kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang ni diulang balik kan, selalu kita baca akan yang datang yang sama. Tapi yang ni kadang-kadang kita huruf 28, ayat ke-28 ni kadang-kadang kita lemah dari segi huruf yang syiddah, itu bertasydid. Huruf yang bertasydid ni termasuk dalam makhraj huruf. Kerana apa? Kerana huruf yang bertasydid ada syiddah ni, ada sabdu. Dia mengandungi 2 huruf di dalamnya. Yang pertama fabi ai, yang kedua yi. Kemudian kita ada rob. Yang pertama yang mati ba, rob. Kemudian yang kedua ba yang hidup bagi bawah bi. Huruf zal pula tukan. Yang pertama tukan yang mati. Yang kedua ziban, hidup, zi. Dia mana kat situ kalau nak cantik dalam sebutan, bila ada syiddah tekankan dia. Apa sahaja syiddah yang kita nampak atau apa sahaja sabdu yang kita nampak, maka tekankan. Dalam keadaan tekan, yang mana kita tekankan huruf tu. Contoh fabi ayyi okey ikut ustaz, 1 2 3. Fabi ayyi selalunya yang kita dengar lah biasa. Fabi ayyi dia macam tak berapa tak tekan sangat. Jadi kat situ ada beberapa huruf yang ditinggalkan, yang gugurnya. Kerana dia terus masuk ya apa dari bawah tu. Tapi ada juga sebahagian dari mazhab itu dia tak menggunakan tekanan, maka dia panjangkan sikit dari segi sebutan huruf. Fabi ayyi ada juga macam tu. Jadi kita tak pakai lah, kita pakai yang biasa punya, yang mana kat mazhab kita ni fabi ayyi okey ikut saya kita ambil huruf yang syiddah tu. Fabi ayyi okey, ambil rob pula. Rabbikuma. Sebab tu rob tu bila kita sebut dalam Quran, bila kita baca dia seolah-olah macam bunyi kuat. Kerana ada ba yang bersabdu tu. Okey. Kita ambil lagi. Kadziba. Tekankan huruf zal yang pendek. Kadziba. Okey, tukadziban. Cantik. Ada huruf-huruf yang sifatnya itu sabdu. Yang ni kurang kita perasan kerana kadang-kadang kita baca dalam keadaan yang sederhana, yang selalu kita baca, kita kurang tekan. Sedangkan huruf sabdu ni adalah huruf yang penting kerana dia ada huruf yang dalam tu. Ada 2 huruf dalam sabdu tu. Okey, kita cari kat sini ada tak perkataan yang berangin kat sini? Kalimat ada huruf yang berangin. Okey. Fabi ayyi ala. Ada tak? Huruf apa yang berangin? Fabi ayyi ala. Huruf fa. Fa. Satu dah jumpa orang. Okey, ambil tangan letak depan fa. Huruf ni huruf Arabiah ke huruf Melayuiyah? Ada tak dalam bahasa Melayu? Huruf Arabiah Melayuiyah ke huruf Arabiah sahaja? Huruf Arabiah Melayuiyah pun ada. Dalam bahasa Melayu huruf fa kita ada, huruf F. Sebut yang sama dengannya F lah. Maka tak ada masalah untuk sebut. Agak senang lah bagi kita. Tapi kalau orang yang tak ada gigi, dia jadi macam mana? Jadi pa. Gigi atas tak ada nak letak. Jadi dia rapat lah. Bibir tu rapat. Maksudnya dia rapat pun bibir tu, dia keluarkan angin sikit. Fa. Buatlah macam seolah-olah bunyi fa tu. Walaupun kata kalau tak ada gigi, buatlah gigi atas bagi boleh sebut huruf tu. Buatlah gigi. Tapi kalau tak boleh buat juga, tak buat juga, buatlah macam berangin sikit daripada huruf pa tu. Pa yang titik 3. Mana fa? Kita lebihkan.
Okey. Mana angin dia berada dalam keadaan yang kuat ke, yang sederhana ke, yang lemah? Ambil tangan. Fa. Sederhana ke lemah? Sederhana kuat. Dia sederhana kerana apa? Kerana ditekankan, ada yang menahan untuk angin itu keluar, itu bahagian gigi dengan bibir. Maka angin itu akan keluar pada celah-celah gigi kita tu. Okey, sebut fa. Tapi kadang dibaca kita macam lemah. Ada juga setiap perasan kita baca kadang-kadang ada yang lemah, dia sebut fa. Fa dia tak berapa nak angin sangat. Dia tak keluarkan hamas tu. Dia menahan suara. Fa. Dia fa. Kalau kita angin, dia kena keluarkan sikit baru jadi sempurna huruf dia. Fa. Okey, ikut lagu saya. Lagu macam biasalah lagu kita buat. Fa fi fu baf. Senanglah bahasa kita. Fufan fanifaf naminal mufi mafifan fanifa. Okey, cantik. Luluh dah. Kalimat apa, huruf Melayu wiyah pun dah, tak ada masalah nak sebut kan. Okey. Kita masuk lagi. Ada tak lagi huruf yang berangin? Ala rabbikuma. Rabbikuma. Ada lagi tak huruf berangin kat sini? Huruf kaf balik. Tadi kita jumpa dah yang masa ayat ke-27. Ini 28 kita ada fa yang satu tadi, huruf yang berangin yang sifatnya hamas. Kemudian huruf kaf. Kaf tadi kita dah ulah dah. Mana sifat dia, angin tu berada dalam keadaan sederhana. Itu. Ka, kemudian ada lagi tak? Ada lagi tak? Tukadziban. Ya? Ta, betul. Huruf ta. 3 huruf, kemudian lagi dia jumpa balik huruf yang sama, huruf kaf. Okey, dalam 20, ayat ke-28, jumlah huruf yang berangin ada berapa? 4. Yang pertama tadi fa, kemudian kita jumpa kaf, kuma, kemudian ta, kemudian kaf balik. Ada 4. Ada lagi? Tak ada dah kan? Cukup macam itu. Okey, kita tengok huruf ta. Okey, saya tanya huruf ta. Sebut ta. Mana makhraj dia? Letak di bahagian mana? Lidah, hujung lidah letak di bahagian gusi atas. Gusi hampir pada gigi kan. Ta. Kemudian kita tekankan sedikit pada huruf sebut kerana sifatnya itu tekan. Kata. Kemudian keluarkan sedikit angin. Okey, saya nak tanya. Huruf ta makhraj Arabiah Melayuiyah ke Arabiah sahaja? Bahasa Melayu ada tak sebut ta? Kita, tukang, tidak. Kata tak ada. Ta ni makhraj yang mana huruf Arabiah sahaja. Kerana apa? Dia ada hamas tu. Kalau tak ada hamas jadi huruf ti. Tapi bila kita cakap huruf ti, kita mana ada angin. Kalau tidak, macam tu lah. Kalau tidak, kita cakap macam tu, huruf ta tu jadi angin, berangin pula kalau kita cakap. Jadi huruf ta ni panggil huruf Arabiah. Kita huruf Arabiah kita fokus. Bila baca huruf Arabiah ni kita fokuskan huruf-huruf ni. Kerana apa? Kerana kita tak nak lemah dalam sebutan itu, huruf Arabiah ni. Okey, kita cuba campurkan huruf ta, yang mana huruf sebutan ini angin dengan tekanan yang kuat. Jadi angin dia berada, yang mana sebutan ini berada, angin dia berada dalam keadaan yang sederhana ke yang lemah. Ambil tangan. Ta. Sederhana dia. Sederhana kerana ditahan oleh bahagian gigi kita dengan lidah tu untuk keluarkan angin tu. Kita rasa berada dalam keadaan yang sederhana. Okey, ikut lagu Badar macam biasa. Kita nak ingat, nak bagi boleh sebutlah. 1 2 3. Tati tubat. Bila mati sifat angin dia kuatlah. Dia akan kembali pada sifat angin dia kuat. Kerana apa? Kerana kat huruf yang mati ni tak ada suara keluar. Dia akan kembali pada sifat hamas balik. Sekali lagi. Tati tubat. Cantik. Bunyi. Okey. Tutan tanitat. Naminal muti. Muti ti ke ti? Ti sikit. Naminal muti. Jangan kita buat naminal muci. Itu terlalu sangat bersangatan pun tak cantik juga. Mati tanita.
Nampak? Di mana dia tak ada bunyi ta kita. Kalau kita betul yang Melayu kita tati tubat tutan tanitat. Itu kita punya bahasa Melayu kita. Dia jadi macam huruf penuh. Lidah itu penuh sebutan. Jadi yang ni bila kita sebut dia akan jadi lemah kerana angin yang keluar itu melemahkan huruf. Mana makhraj huruf tu, suara tu agak lemah kerana angin tu. Setiap huruf hamas ni berada dalam keadaan yang perlahan sebutan tu. Bila banyak huruf hamas ni kita baca dalam kalimat bahasa Arab ni lagilah. Dia bunyi rendah suara tu. Bila masuk huruf yang mana yang tinggi balik, dia akan tinggi balik. Sebab tu kita baca Quran kadang-kadang dia akan ada suara yang agak perlahan. Tiba-tiba dia jadi kuat. Bila huruf yang isti'la tu, huruf yang tinggi yang bunyi kuat dia akan kuat balik. Itu. Dan ada yang baca mengikut keadaan ayat tu. Ayat tu sedih lah, kata sedih. Dia buat lagu dia tahu kat situ rangkap ni berapa ayat ni sedih. Maka dia akan buat dalam keadaan cara bacaan tu akan bunyi macam kesedihan sedikit. Tapi agak susah lah. Kerana susah kan, kita pun nak faham bahasa Arab ni pun kena terjemahan dengan tafsir kan. Kita faham rangkap ni rangkap tu. Tapi saya rasa yang kita buat selalu tu, rasa berapa juzuk dah kita? 10 tak? 10 kan? 10 kali 11. Lebih kurang lah 11. Banyak lah 11 selama yang kita belajar 11 muka tu. Semua dah terjemah dah. Kita terjemah. Kita dah terjemah kan baca, imam-imam kita baca pagi dah terjemah. 11 juzuk dah kita tahu maksud dah. Banyak lah, banyak. Tinggal berapa belen lagi? 19 juzuk. 19 juzuk lagi yang kita nak tahu makna yang ada dalam Quran yang selalu kita baca. Okey, masuk ayat yang terakhir lah. Ini 29, sikit lagi. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Okey, kita tengok huruf apa yang berangin. Yas'aluhu huruf apa? Sin. Sa. Yang mana angin kita keluarkan dia huruf yang mana sifatnya itu hamas kata. Sa. Okay. Yang ni ada tak dalam bahasa kita? Biasalah kita sebut. Biasalah. Dalam Melayuiyah pun ada, makhraj Arabiah Melayuiyah. Okey. Dalam bahasa Arab mana ada dalam bahasa Melayu senanglah. 100% betul lah. Cuma kadang-kadang dia bertembung dengan sifat yang berat. Dia akan menyebabkan bacaan kita huruf sin tu jadi kadang terjadi berat. Okey. Kita ambil seterusnya kita ambil ma fis samawati wal ardh. Satu kita dah jumpa huruf sin tadi, kemudian ada lagi tak huruf yang berangin di sini? Manfi. Huruf apa? Fa lagi. Okey, kita jumpa dia fis sama. Ada lagi tak? Huruf sin tadi balik sama. 3 dah. Wati. Ada tak? Huruf ta. Betul. 4 dah. Wal ardh. Ada tak? Tak ada dah. Okey, dalam rangkap ni yang mana? Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh. Ada 4 huruf yang berangin. Jadi kat sini kita nak ambil perhatian pada huruf nun yang mati pada fa. Ni fa kan dia. Ma fi. Okey, ikut Ustaz. Ma fi. Mana yang mana nun yang mati dia masuk pada huruf fa ni bersesuaian pada huruf yang selepas dan masuk. Kalau masya. Okey, kita tukar pada huruf shin pula. Ikut Ustaz. Masya. Okey, masuk ya pula. Maya. Masuk ta pula. Manta. Okey, masuk sin lagi. Masa. Okey, masuk fa. Mafi. Okey, masuk pada qaf. Mauqa. Dia bunyi yang nun bunyi itu dia punya bersesuaian dengan masuk lepas pada. Itu dia bunyi dia berbeza dari segi sebutan. Huruf qaf macam kasar sikit kerana lebihkan suara gitu. Berapa persen menggunakan hidung, berapa persen menggunakan mulut sebutan itu. Okey, kita tengok wal ardh. Ni kalimat agak susah lah. Huruf dha, huruf mana? Ini bagi kalimat Arabiah dan huruf Arabiah pada huruf dha. Dha. Yang mana macam mana cara nak sebut huruf dha? Letakkan lidah mana letakkan saja bahagian kanan geram atau kiri. Okey, ikut Ustaz. Dha. Kita letakkan sahaja, jangan kita geliatkan dia. Biasa letak je tepi. Macam kita parking kereta kat tepi lah, belah kanan.
Itu saja. Da. Okey, sebut da. Jangan muncung. Buka da. Biasakan da. Ataupun di kiri. Da. Da kiri. Da. Okey, dan ini sifatnya berat. Muncung. Da. Bila matinya dia panjang, dia istiqalah lanjut. Sifat dia huruf da antara huruf yang panjang. Bila matinya 1.3 harakat lebih kurang. 1.5 ke 3. Bila wal ardh tarik. Huruf yang kedua panjang dalam 28 huruf ain. Nak sebut. Okey, lah ni kita try sebut huruf yang membezakan huruf-huruf dalam Quran ni. Okey, sebut huruf dal. Da. Okey, ba. Agak cepat. Okey, sebut huruf fa pula. Fa. Agak lambat. Sebut huruf sin pula. Sin. Sa. Sa. Okey, agak lambat. Huruf sya. Sya. Agak lambat sedikit. Huruf lagi lambat sikit. Huruf ha pula. Ha. Itu lagi lambat. Dha ni boleh dah mati. Dha katanya. Dha. Okey, yang mana hidup? Dha. Lambat sikit. Jadi dia mati, tarik. Ustaz ambil yang senang lah. Law. Okey, ikut Ustaz. Law. Huruf la dia masuk ada dha. Dia panjangkan huruf dha yang mati tu. Okey, letakkan bahagian kanan lidah di kanan geraham ataupun kiri. Kalau kanan macam ni kita letak letak saja. Letak atas gigi geraham ni, atas ataupun bawah. Ba. Ataupun kiri. Ba. Dua-dua boleh. Dia akan bunyi macam lembek bunyi tu. Okey, yang ni susah huruf dia. Jadi bunyi law. Okey, kita buat. Okey, 1 2 3. Law. Lanjutkan lagi. Law. Walau cantik. Boleh lah, kemas lah. Tak dengar semua. Boleh, tapi kat sini je lah. Nanti balik-balik dia jadi waladda balik. Okey, yang huruf dha ni panggil makhraj rabiah lah. Dia bunyi dia kena letak juga di bahagian geraham kanan atau kiri. Nak jadikan huruf tu sempurna. Dia akan bunyi lembut, bunyi macam berat nak sebut. Sifat dia berat. Dha. Tapi bila kita sebut dalam keadaan basah, kita jadi da. Waladda. Waladda. Tu dah dapat sikit dah. Sikit pun jadi lah. Waladda. Lagilah berat. Okey, cantik. Itu makhraj rabiah. Apa ni? Sebutan Arab. Nanti kita buat latihan lagi lah. Habislah kita. Kita habiskan terus. Kulla yawmin huwa fi syan. Yang ni agak susah. Huruf kaf ni kulla. Kulla huruf kaf yang mana sifatnya hamas, berangin. Yaumin. Yau. Mana betul? Mana tengok mulut ustaz, seperti yang ustaz beratkan dia, waw tu muncung. Jadi yau. Tapi bila kita baca dalam keadaan linkan dia, yau. Baca lembutkan dia, yau. Min huwa fi. Huruf fa, huruf yang hamas, syad. Okey, sebut sya. Boleh nun. Campurkan syad. Huruf nun akan kembali pada sifat hidung lah. Dia keluarkan balik. Tapi kat sini huruf nun ada baca syan. Boleh dengungkan dia kerana huruf nun memang makhraj hidung. Tapi kalau kita matikan dia syak. Cuba sikit. Jadilah. Jangan syak terus. Makna berbeza. Nun yang tinggal maka dia akan jadikan huruf kalimat tu, kalimat Arabiah tu akan hilang terus. Mana makna dia. Bila hilangkan nun, makna lain. Bila syak saja lain. Syan lain. Ada kata nun boleh disebut dalam dua wajah. Syad boleh. Syak sikit. Pun boleh. Itu. Okey, jadi sampai sini sajalah. Mana dalam makhraj huruf shin tadi huruf berangin juga. Banyak huruf berangin dalam huruf 29 ni kita dapat. Jadi kesimpulan yang kita dapat, banyak huruf-huruf yang kita dah lulus lah. 6 huruf ke 7 huruf tadi yang kita buat latihan. Antara huruf dha ni yang banyak kita akan kena ulang balik lah. Dalam bila kita baca nanti, jumpa lagi, kita akan buat latihan. Dalam yang seterusnya yang kita startkan ni lah, kita akan sebut ramai-ramai huruf dha dalam teknik badar tu. Biasakan kerana dia huruf Arabiah. Okay, jadi insyaAllah kita sambung pada hari yang akan datang. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية الفصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.